wabarakatuh. Welcome to Latte Talk Volume 6. Okay, sekarang kita dah sampai Volume 6 Okay, Alhamdulillah. I still have time untuk share tentang apa yang kita discuss sebelum ni Volume 4 I told you that I akan share tentang packaging untuk export. Okay, I hope you all semua dalam keadaan sihat Okay, packaging tentang export. Kita terus straight to the point. Tentang ekspor, bila kita nak ekspor packaging, apa yang kita harus ada untuk packaging kita? Yang pertama tu packaging, of course, nama brand yang I always tell you all, nama brand tu very important. Kita jangan ikut sedap hati kita je. Kita nak buat produk, kita pun macam-macam nama lah. Kita nak fancy name, biar orang tertarik. Boleh, kita boleh. Tapi bila kita tengok balik, orang yang produk-produk yang kita nampak, produk-produk import, ada tak nama diorang really fancy? Apa Fizzy Crow Crab, apa benda tu? Tak ada. Their name semua very simple and easy to remember. Because ini pun marketing. Brand name is marketing. Kalau kita punya nama dah terlalu susah untuk nak sebut, nak ingat, kita dah kalah marketing. Because orang tak akan susah nak ingat nama kita, orang susah nak sebut produk kita. Jadi branding is very important. Kita ambil very short and simple name. Kita try to avoid nama-nama yang kita ambil satu nama lagi dengan dua nama ni kita cantumkan jadi satu, melainkan kita punya produk ni kita tak terfikir pun nak export. Kita nak jual tempat kita je, ataupun kita mungkin ada kedai burger ataupun kedai nasi goreng, restoran, itu kita boleh pakailah nama nak fancy. Tapi kalau kita we talk about produk yang ada packaging dan ada kemungkinan untuk ekspor, we have to use a very simple name which orang senang nak ingat. Kalau you tengok kenapa nama Sindocop, tapi Sindocop tu nama dia walaupun ada orang tengok macam tak ada makna, tapi mudah untuk orang ingat Sindocop, mudah untuk disebut. Kalau I pergi India, I suruh orang India sebut Sindocop, dia can sebut. Kalau I pergi Russia, orang nenek tua di Russia yang tak pernah sekolah, kalau I suruh dia sebut Sindocop, dia masih boleh sebut. Kalau I pergi ke Afghanistan, I kata Sindocop, mereka masih boleh sebut. So inilah yang paling important. Bila mudah untuk orang sebut, itulah marketing. Jadi kalau kita tengok Maggi, kenapa Maggi tu nama dia pendek? Memang nama orang, tapi dia choose very short and simple. Dan sehingga sekarang kita masih gunakan nama Maggi tu walaupun dengan produk lain. Kita gunakan, aku nak beli Maggi mi yang ini, brand lain. Kita kata brand lain, tapi kita panggil produk tu Maggi mi. Kalau di Indonesia, kita akan panggilkan belikan Indomie, tapi dia punya brand lain punya brand sedap, brand apa. Jadi nama is very important. Bila kita punya nama easy to remember, and kita orang pertama untuk membuat produk tu, itulah pioneer. Jadi orang boleh ingat kita produk dan marketing dia lebih cepat dikenal. Okay, selain daripada nama, kita nak kena faham tentang size packaging. Okay, size packaging. Okay, please. Okay, I have to take a break because azan. So I will take a break, then we will continue again. Okay. Okay, regarding the size of packaging. This size of packaging, actually ini yang kita nak kena faham tentang packaging. Like I said again, kenapa in volume 5 kenapa I kena travel to that country untuk memahami. Okay, ini termasuk dengan packaging. Okay. Sekarang packaging, contoh bila I beli satu produk, hold on, I try to get one product. Okay, contoh, I product owner of dia ni, kononnya I product owner. So I buat produk ni, potato chip ni. So this potato chip, dia punya weight 110 gram.
So ni lokalnya, apa Turkinya brand. So 110 gram, then mungkin I jual harga dia, harga retail mungkin I letaklah $5. Kalau $5, kalau kita masukkan ke pasaran Singapura, $5 ni kira murah. Boleh mampulah beli. Kalau kita masuk Europe, masuk ke pasaran UK, Dubai, semua murah. Tapi sekarang macam mana kita nak masukkan this potato chip di pasaran yang negara yang dia punya income not dia punya cost of living tu high, tapi dia punya cost income tu low income punya country. Contoh kita nak masukkan like Tunisia example. Sekarang Tunisia, untuk mereka consumer di Tunisia nak beli $5 ini terlalu mahal. Jadi macam mana tu dia nak beli, kita nak jual kat Tunisia tapi dengan harga yang lebih murah. So apa yang kita harus lakukan bila kita dah faham country tu $5 terlalu mahal, tapi kita masih nak penetrate dalam pasaran di negara itu, apa yang kita boleh lakukan? Kita ubah. Perubahan yang kita harus lakukan, daripada kita membuat 110 gram, kita reduce buat kepada 30 gram. Okay, 30 gram lebih kecil. If you see again, kalau you orang rajin nak pergi tengok Twisties ni semua, dia punya produk like 20 gram, 25 gram, 35 gram, semua kecil. Okay, bila $5 untuk 110, kalau kita dah reduce up to 30 gram, itu bermakna harganya dah bukan $5 lagi, dah jadi turun. Mungkin boleh jadi $1. Ini contoh $1. So bila $1 bermakna orang yang negara yang gaji kecil ni, dia nampak produk $1, dia mampu beli. Okay, itu yang pertama. Jadi kita boleh dapat pasaran walaupun negara tu dia punya income tu very low, kita masih boleh dapat pasaran dia, because kita dah tahu cara untuk nak masukkan produk ni ke negara ni dengan packaging kemasan yang seperti apa. Dan itu juga works for our own country, kita pay local pay market. Kalau I buat satu popcorn, keropok-keropok kalau di Malaysia terlalu banyak keropok, di Indonesia pun terlalu banyak cemilan-cemilan ni semua. So kita pun buat 100 gram, 150 gram. Kita sebenarnya boleh jual dengan lebih cepat. Kita penjualan tu boleh very fast dengan kita reduce the size. Jadi kita ada packaging yang besar dan juga ada packaging yang kecil, 30 gram ni semua. Jadi bila kita packaging kecil, bermakna dia punya harga lebih murah. Bila harga dah lebih murah, kita dapat masukkan pasaran yang lebih luas. Contoh pasaran budak-budak sekolah. So budak-budak sekolah ni kadang-kadang diorang dah tengok dah murah, diorang boleh beli. Okay, if we see again, macam ni Twisties, Chickadee ni semua keropok-keropok lama, kenapa ada jual di sekolah-sekolah? Because murah, budak-budak sekolah semua mampu beli. Tapi produk yang kita ada ni sekarang dengan Tupperware yang elegant look, dengan kotak yang cantik, kita cuma menang cantik je, tapi kita tak dapat pasaran tu. Jadi kita tak boleh jual kat sekolah, because budak sekolah semua tak mampu nak beli. Orang yang banyak belanja ni sebenarnya budak-budak. Untuk snacks ni budak-budak yang lebih banyak beli, because mereka tu tak ada fikir tentang susahnya dah cari duit. Diorang tahu diorang ada duit, diorang belanja. So itu sebenarnya pasaran yang kita nak kena faham, target pasaran kita. Jadi bila kita buat packaging yang kecil, then diorang mampu beli. Itu yang kedua lah. Yang pertama yang tentang macam ni kita nak penetrate negara yang dia punya income rendah. Dan yang kedua, local market pun kita boleh dapat penjualan dia lebih cepat. Jadi bila produk kita murah, orang boleh beli 2-3 paket. Jadi bila dia ada anak, contoh dia ada 4 anak, dia boleh beli satu anak satu. Jadi penjualan dia 4. Satu kali beli 4. Tapi kalau anak dia 4, dia ada satu paket besar, dia beli satu, lepas tu semua share. Nanti diorang pun gaduh, ada dapat sikit, ada dapat banyak. So kalau kecil ni, semua dapat, semua adil. Okay. Yang ketiga, jika produk kita packing kecil, then produk ni kita baru masukkan di suatu tempat. Kita just bayangkan
ada satu produk ni daripada we just say daripada Spain, satu makanan ni yang agak pelik, kita tak pernah nampak masuk ke negara kita. Kita pergi supermarket, kita nampak ni apa benda ni, kita nak cuba. Dan bila kita nak cuba, kita tengok packaging dia besar gini, dan kita tu harganya $5 lah. Dan kita dah terfikir, ni sedap ke tak sedap ni, nanti aku beli, kalau tak sedap rugi, because banyak kan, dan harga $5 mahal. Tapi kalau packaging dia kecil, $1, produk baru itu ni, produk apa ni, tak apalah aku beli $1 je, murah, aku belilah. Kalau tak sedap pun I tak rasa rugi, because packaging kecil bila dan murah, I akan cuba. Jadi I cuba, kalau tak sedap, in my mind I dah fikir, kalau tak sedap tak apa, aku tak rugi, because $1. Tapi kalau $5 ni rasa sayang, ni kalau tak sedap rugi, beli banyak-banyak lepas tu tak sedap. So ni cara orang berfikir. Jadi my advice, bila you all buat produk, you all have to focus on small packaging. Itu yang paling cepat, penjualan dia lebih cepat. Melainkan bila kita dah boom, orang dah kenal produk kita, then kita boleh buat yang packaging besar. So kita adakan packaging kecil, packaging besar. Dan packaging kecil juga kita boleh buat seperti like family pack. I think you all pernah nampak Mami Malaysia punya snack Mami. Itu pun kita pernah nampak packaging kecil, tapi even Twisties family pack, satu pack dalam mungkin ada 5 paket Twisties. Itu pun kita boleh jual cara gitu. Pun cepat juga penjualan dia. Ada orang mungkin walaupun anak dia satu, dia beli family pack, jadi dia tak payah nak pergi kedai beli lagi. Bila anak dia nak snack, dia ambil satu, dia kasih. Dah habis makan, besoknya nak lagi, dia kasih. So ini yang membuat kita punya penjualan ni cepat. Okay, so size of packaging. Yang kedua, bila kita nak export, kita bukan export dia, even local market, bila kita nak buat satu produk, sebaiknya kita ada minimal 3 bahasa. Bahasa English, Malay, lagi satu boleh choose lah, Arabic ataupun Mandarin. Okay, kalau kita nak fokus dengan local, kita ambil Mandarin. Tapi kalau kita nak export, sebaiknya English, Malay sama Arabic. Because Arabic tu kalau pasaran Middle East ni, they use Arabic. Jadi mereka boleh faham apakah kandungannya ni, produk apa dan sebagainya. Jadi bila kita dah ada produk ini, kita talk about local dulu, pasaran local. Kalau kita ada bahasa Mandarin, English. Jadi orang-orang yang di negara kita ni, bila dia beli produk, bila dia tengok ni ada tulisan Cina, dia boleh faham, nyonya-nyonya gitu kan. Dia tengok, dia boleh baca, dia boleh faham. Jadi dia boleh beli. Dan orang-orang yang daripada pendatang-pendatang, daripada China ataupun orang Mak Saleh datang yang tinggal di negara kita, dia tengok ada English, dia boleh baca, dia boleh beli. Jadi kita punya market ni kita luaskan, kita bukan sempitkan market kita. Dalam bisnes kita, bila kita buat satu produk, kita nak kena fahami bahawa produk ni aku nak kena luaskan pasaran aku, bukan narrow down, bukan menyempitkan pasaran kita. Barulah kita boleh tengok penjualan kita ni, produk kita boleh diterima dengan semua golongan manusia. Okay. So, you try to imagine again, kalau kita punya produk semua ada bahasa Melayu. Okay, bahasa Melayu lah, senang. Dia punya brand pun bahasa Melayu, dia punya produk, detail semua bahasa Melayu. Dan orang yang bukan bangsa Melayu ni, bila dia nak beli, first, dia tak faham. Okay, dia tak faham dengan betul, dengan jelas apa produk ni. Secondly, diorang akan fikir, oh ni produk Melayu, aku tak nak beli lah. Especially, kita tahu tentang BMF going on in Malaysia daripada Ogos 2019. Orang-orang yang anti Melayu ataupun tak setuju ataupun tak suka dengan produk Melayu, diorang tak akan beli. So, orang ni maaf kata, orang-orang bodoh je yang katakan, saya cuma fokus dengan orang Melayu punya market je. So, you all belum lagi jadi business person yang the right business person, because you all tak boleh katakan aku cuma fokus dengan orang Melayu je, consumer. Kenapa kita nak fokus dengan orang Melayu punya consumer, sedangkan kita boleh dapat consumer lain? Bukannya kita beli dengan orang bukan Muslim. Kalau kita nak katakan kita tak nak beli produk Muslim, kita nak beli cuma produk Muslim, it's okay.
Tapi sekarang soal penjualan, kita boleh jual dengan orang kafe, dengan tak salah dalam hukum Islam, tak salah. Kita boleh luaskan kita punya pasaran. So kenapa kita nak fokus dengan produk dengan konsumer Melayu? Jadi bila kita packaging kita nampak kemelayuan, itu yang membuat kita pay customer semua orang Melayu je. Dan orang Melayu ni you tahu, nanti bersaing, iri hati apa, jadi kita stuck. Nanti in the end kita kecewa, kita menyesal, kita tak boleh jual dan banyak stres. So kita widen kita pay market, target market untuk semua kaum, semua bangsa, semua type of ni lah, semua ethnicity of inilah manusia. Jadi dari situ kita pasaran lebih luas. Kita nak jual dekat Chinatown ke, nak jual kat Little India ke, even kalau kita nak export ke, mungkin ada orang luar datang visit holiday, datang ke negara kita, dia tengok, oh ini produk, dan dia boleh baca, ada English. Dia boleh baca, dia tertarik, dia kata, okay, aku nak cari kontak ni, aku nak kontak orang producer, product owner ni, aku nak import produk dia. Ni semua boleh terjadi. Jadi kita jangan uh, tentang packaging, we must have minimal 3 language. Bila kita ada 3 language, kita punya pasaran automatically become wider. Kita dah tak payah nak focus on agent, reseller ni semua. Kita boleh letak kat kedai, orang lain datang tengok dia produk, they can consume. Sama juga bila kita nak export. Nak export kita tak payah nak tukar packaging lagi, because they already have the detail. Kat situ bahasa English dah ada, bahasa Mandarin ataupun bahasa Arabic dah ada. So it's more easy. Diorang senang terima. Yang ketiga, produk yang kalau you nak export kalau boleh. Like me, Sindocop, kita produk semua kita standardize. Kita produk no MSG, tak ada, kita tak pakai apa Ajinomoto ni semua tak ada. Okay. No MSG, no preservative, kita tak akan guna preservative, pengawet untuk tahan lama ni semua. Dan GMO free. GMO I think you all tahu apa tu GMO. Dan juga gluten lah, gluten free. Okay, tentang preservative. Produk makanan kebanyakan perlukan preservative. Okey, pengawet jadi tak basi, tak makanan tu tak rosak dan boleh tahan lama. Sekarang bila kita nak ekspor, kita punya produk ni dia punya shelf life minimal has to be 1 year, setahun. Tu minimal. Kerana bila kita ada produk kita produce, kita kirim ke shipping company dan kirim ke luar negara, shipping ni semua ambil masa minimum 2 bulan. So kalau kita punya produk cuma boleh bertahan 4 bulan atau 6 bulan, diorang tak nak import, because by the time sampai produk ni dah tinggal 3 bulan. By the time dia nak masukkan kedai semua dah nak dekat expired. So minimal 1 year. Jadi macam mana kita nak buat produk kita ni tanpa preservative tapi boleh bertahan 1 tahun. Okay, itu pun insyaAllah I will share with you. I ada dia punya solution. A few of my student they use this sebagai pengawet. Jadi dia punya pengawet ni we use natural ingredient. Jadi tak ada chemical semua. The same with MSG, Ajinomoto. Okay, banyak negara-negara tak suka MSG, tak suka Ajinomoto. Itu pun kita ada solution untuk menggunakan produk kita. Apa produk pun kita buat keropok apa, tak payah menggunakan MSG, tapi kita boleh dapatkan rasa tu dengan MSG yang alami. Okay, itu pun kita ada solution. So inilah yang I selalu when I share with my student, I try to bantu mereka dengan memberi solution, bukan membuat mereka stres, bukan membuat mereka tercari-cari apa yang nak buat. Kita try to solve the problem apa pun yang mereka ada tu. Kita as a coach, kita has to guide them, bantu mereka untuk mendapatkan solution, untuk mereka dapat meneruskan projek mereka. Okay. And this is also one of the important thing. Kalau kita punya produk tanpa pengawet, tanpa MSG, then di kemasan kita punya packaging ada tertulis logo no MSG, no preservative. Itu pun salah satu selling point yang orang-orang luar suka. Because kalau orang-orang di Europe ni semua, bila dia tengok produk, oh no MSG, no preservative, itu yang diorang aim. Because diorang semua health conscious, diorang jaga kesihatan diorang. So that is very important. But insyaAllah ada beberapa orang message me tanya, Tuan boleh tak saya jadi student Tuan? InsyaAllah, for me
I welcome anyone yang nak jadi student, nak belajar. I tak panggil student lah, to be my friend yang nak belajar, want some knowledge, I boleh share whatever I have, I share. Dan insyaAllah free I punya cara I belajar ni free. I tak nak charge because I tahu I tak bagus. So untuk apa I nak charge orang kalau I tak bagus kan. So I ajar secara free. Ni semua ilmu. Ilmu tu free Okay. So that is about the MSG no preservative. Expiration date mesti minimal 12 bulan. Dan dalam kemasan kita juga kita harus ada barcode. Okay. Barcode tu very important because bila kita nak, tak kira lah kita nak jual kat local market ataupun pasaran luar, we must have barcode. Okay. Selagi kita tak ada barcode, selagi itu kita narrow down kita punya market. That means bila kita tak ada barcode, aku cuma boleh jual online, aku cuma boleh jual dengan kawan-kawan, tapi aku tak boleh jual, tak boleh masukkan dalam Giant, tak boleh masukkan dalam KK Mart, aku tak boleh masukkan dalam Alfamart, aku tak boleh export because tak ada barcode. Kita takut nak keluar duit untuk barcode. Padahal barcode tu dengan modal yang sikit tu kita keluarkan barcode, kita pasaran terus widen, makin luas. Jadi bila ada barcode, semua tempat dapat terima kita. Tengok dia ada barcode, senang mereka terima, diorang letak produk, orang nak bayar pun dah ada barcode. Diorang nak buat stock take semua senang, kita pun senang nak buat stock take. Kita ikut daripada barcode tu sendiri untuk urusan ekspor semua. So barcode is also important. Kita nak kena tahu tentang storage temperature yang tadi I ada jelaskan dalam volume 5. Storage temperature, kita nak kena tahu kalau kita masukkan keropok-keropok ni semua tu dalam suhu ruangan yang seperti apa. Macam baru-baru ni I ada order 3 container 40 HC. Okay. I share sikit tentang container. Container kita nak kena faham. Container dia ada 20 feet yang biasa orang pakai 20 kaki dan dia ada 40 kaki dan lagi satu 40 kaki HC. Kalau Indonesia panggil HC 40 HC atau 40 HC, Hotel Charlie. Okay, 40 HC ni dia lebih besar daripada 40 feet. Okay, dia besar sikit. Dia punya measurement about berapa 27 square feet, 70 square feet. Berapa 70 square feet is it? 76, 76 feet square foot. So tu lebih besar. Jadi itu yang kita nak kena fahamkan. Jadi about calculation tu kita tak payah tahulah berapa banyak boleh masuk because shipping company tu semua urusan shipping company. Kalau siapa yang nak export melalui Sindicop, itu semua urusan kita. Kita yang kirakan. You all cuma kasih kita okay. Tuan, kita pay box, satu box ni ukuran dia berapa, dia pay dimension, dan dalam satu carton tu ada berapa, itu je. Then the rest berapa banyak yang boleh sumbat dalam kontainer tu semua urusan Sindicop. Kita yang kira, you all tak payah nak kira semua. Okay, so dalam like kita pay shipment nanti akan datang insyaAllah ke UK 3 container HC 40 HC. Itu keripik singkong, keripik ubi lah. Ada beberapa variant dengan produk lain, dengan produk keripik nangka semua. Jadi ini kita nak kena tahu dalam kontainer yang 120 degree kalau kita masukkan packaging seperti ini. Seperti ini tadi apakah boleh bertahan produk ni? Lagi-lagi produk kita tak pakai MSG, kita tak pakai pengawet ni semua. So macam mana kita nak tahan produk ni jangan sampai lemau, masuk angin ataupun jadi berlapuk color dia semua, rasa dia jadi lain, berubah. Itu semua kita nak kena ambil kira. Jadi kita bila dah tahu berapa suhu ruang untuk storage, barulah kita boleh ada confident untuk ekspor. Jadi itu semua kita nak ambil tahu. Dan seterusnya kita nak kena ada halal certificate. Okey, tentang halal certificate ni ada tak semua negara sebenarnya perlukan halal certificate. Okay, melainkan kita nak ekspor ke negara-negara Muslim. Okay, itu perlukan halal certificate. Selain daripada tu, kalau macam Europe mereka tak perlukan halal certificate. Tapi sebaiknya kita ada halal kerana kalau kita ada halal, semua orang boleh consume, termasuk orang Muslim kat sana. Kalau kita tak ada halal certificate, orang Muslim tak akan consume. Walaupun kita orang Muslim, pembeli, consumer dia tak tahu ni produk daripada mana, adakah produk Muslim atau tidak, halal atau tidak. Jadi halal tu ada dia punya cara-cara. Ada yang
my student, dia belum lagi ada halal, belum lagi ada halal certificate, tapi produk dia semua dah ready, dah ada barcode semua dah ready, cuma dia lagi proses dapatkan halal baru nak apply. Jadi itu tak jadi masalah. InsyaAllah kita masih boleh cari pasal, kita can already mula ambil produk dia dan mula marketing walaupun dia belum lagi ada halal certificate. Kerana Sindocop kita ada halal certificate di beberapa negara yang kita dah register. Jadi apa yang kita nak kena lakukan, contoh like me Sindocop, ada satu usahawan ni, dia produk mungkin produk daripada Malaysia lah, kita nak eksport ke Indonesia. So belum lagi ada halal, tapi di Indonesia Sindocop kita dah ada halal. Jadi kita boleh gunakan halal kita sebagai kita menjamin, kita jamin bahawa Sindocop menjamin produk ni ada halal. Jadi gunakan kita punya certificate. Of course ada pembayaran sedikit lah, because ni kira pakai under name, gunakan nama kita, that means halal daripada Sindocop. Itu pun ada untuk beberapa negara, tak semua negara. Jadi untuk halal certificate ni masih ada alternatif. So you all jangan stress kalau you all punya produk belum lagi ada halal. InsyaAllah we can help how to export walaupun belum lagi ada halal. Cuma kita nak kena pastikan lah produk ni you all ada owner, you all ada product owner dan producer, dan tak ada campur tangan, dan produk-produk tu semua memang halal, kalau boleh halalan thayyiban. Dan seterusnya di dalam packaging kita perlukan nutrition fact. Nutrition fact is very important. This is nutrition fact. Okay, nutrition fact. Tapi tak semua produk perlukan nutrition fact. Kalau ada orang kata semua produk perlu nutrition fact, itu bohong. Tak semua produk. There's certain produk aja yang kena harus ada nutrition fact. Jadi kita nak kena tahu produk apa yang perlu nutrition fact, produk apa yang tak perlu nutrition fact. Jadi kalau ada coach ataupun kalau ada coach yang katakan produk semua nak kena ada nutrition fact, itu tidak benar. Sebenarnya tidak semua produk perlukan nutrition fact. Contoh kita just give idea, orang buat rempah just rempah masala je, tu macam mana nak buat nutrition fact dia, sedangkan rempah kita pakai packaging simple. So nutrition fact dia macam mana kita nak print, apakah dia punya ni. So there are certain product perlukan nutrition fact, certain product tak perlu. Okay, kita nak kena faham which product. Dan kita juga nutrition fact ni bila kita buat KKM, kalau Malaysia when you apply KKM, di situlah nanti akan dapat nutrition fact. Now we talk about packaging. Packaging, bila kita nak export, packaging kita haruslah attractive. Packaging untuk kita dapatkan pasaran yang lebih luas. Kalau boleh kita buat packaging kita try jangan keluarkan sumber-sumber Muslim ataupun kemelayuan. Okay, itu juga akan akan menutup banyak ruang consumer kita. Jadi consumer nak beli, dia tengok ni produk Melayu ni produk Muslim. Jadi orang-orang yang anti Muslim ataupun anti Melayu, diorang tak akan beli. Jadi kita harus tahu packaging seperti apa yang menarik. Okay, packaging kita nak kena tahu menarik tu maksudnya bukan kerana nama glamour ataupun terlalu semak, dia packaging terlalu semak, itu bukan menarik. Menarik something very simple to understand. Dan bila kita jalan, kita imagine kita masuk supermarket, kita jalan tengok barang, terus ternampak satu produk tu very eye catchy, mungkin dengan dia punya warna ataupun dia punya gambar yang simple, yang buat kita daripada jauh ni kita boleh tahu tu produk apa. Oh, ni potato chip. Kita tak perlu datang dekat tengok ni semua. So first kita nak kena tahu design tentang kita punya kemasan. Jadi kalau you tengok produk ni sampel pasal depan mata je. Kita tengok produk ni, dia punya packaging very simple, dia punya belakang semua hitam. Yang ada dia cuma buat square ni, dan nama dia kat dalam, produk potato chip, dan ada potato sikit di sini dan di bawah. Yang lain semua plain, nothing much, tapi very attractive. Apa yang buat attractive? Because of ni, dia punya ni. Kalau you tengok, dia very simple, nama ini, dan ada hat, songkok untuk apa ni, chef punya songkok. Dan dia punya ni sebenarnya bukan kuning because you all tengok daripada ni, sebenarnya color gold, color emas dan kilat-kilat. So bila daripada jauh kita tengok ini,
warna hitam dan ada kilat warna gold, itu yang buat menarik. Bila I first time nampak ini potato chip dari jauh tu, I dah nampak, dah tahu potato chip. Terus I datang dekat, baru I tengok harga dan buatan daripada mana, dan I beli. Okay, tadi I nak balik semua tentang halal. Okay, ni produk-produk Turki. Banyak orang tanya bila dia nak beli produk Turki ataupun Egypt, nanti dia tanya I, ada halal certificate. Okay, kita harus faham tentang halal certificate. Kita tak boleh samakan negara kita dengan negara luar. Untuk Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, di Asia, kita perlu ada halal certificate dan halal logo. Kerana di tempat kita ni, kita belum lagi gunakan undang-undang Islam. Maksudnya, sesiapa pun boleh buat bisnes makanan. Jadi, mungkin orang yang bukan Muslim pun boleh buat bisnes makanan, dan diorang nak jual makanan Muslim, but they are not Muslim. So, diorang buat satu makanan dan they apply halal certificate. Okay, itu yang terjadi kenapa kita dah terbiasa dengan halal certificate dan halal logo. Untuk negara-negara seperti Egypt, Turki ni semua, kalau production kat sini, kita tak akan nampak halal certificate. Ini kita tak akan nampak, tak ada halal pun, tak ada tulis halal. Okay, because di negara-negara seperti ni Muslim, because diorang tahu yang bila orang yang register nak buat makanan berkaitan makanan, they have to know orang yang register ni orang Muslim. So bila orang ni orang Muslim, diorang check dia punya production area semua Muslim, halal, then they approve. So that is the halal. Halal dia bukan certificate, bukan logo, bukan halal. So from the company name kita tahu owner dia Muslim, produk dia Muslim, dia punya ini, then they start to produce and sell. Sini pun OEM factory semua Muslim. So this is the reason kenapa tak ada halal. So orang yang tak faham, sometimes they ask me, tuan saya nak import ni, ada halal certificate? There's no halal certificate untuk produk daripada Turki ataupun Egypt. Tapi kita boleh dapatkan ada produk, ada company yang diorang ada request, diorang punya customer kat luar negara perlukan halal certificate. So diorang boleh proses, cuma kita nak kena tanggung bayaran tu. Kita kena tanggung, nanti diorang applykan halal dan untuk kita. Kerana kenapa kita kena tanggung? Because halal certificate tu mereka buat untuk kita, bukan untuk orang lain. Because kita yang perlukan, dan diorang tak akan gunakan halal certificate tu untuk customer yang lain. Because customer yang lain semua tak perlukan. Jadi bila kita import produk Turki ni semua, produk Egypt, kita janganlah tanya halal. Because for me it's okay, because I faham, you all belum lagi faham tentang negara luar. Tapi kalau you all tanya orang-orang Turki atau orang Egypt halal, diorang akan fikir, diorang mungkin ketahukan macam sesuatu yang funny. Kenapa nak tanya halal pula? Apa kau tak percaya ke aku orang Muslim? Kau tak percaya? So diorang punya kefahaman lain. Nanti akan ada salah faham ataupun mungkin kita menyinggung perasaan mereka. Sama juga bila kita nak tanya halal, pernah tak kita beli satu produk minuman apa-apalah, contoh Pepsi ni semua, kita beli, kita cari halal dulu. Oh ni Pepsi halal ke tak? Tak ada logo halal lah, kita tak beli. Kita tak tanya. Kita tengok, oh brand ni dah memang popular, orang Muslim dah beli, that means halal, tak ada alcohol. Tapi bila comes to barang yang kita nak beli, kita tengok barang baru, kita tanya ni ada halal ke tidak apa. Kadang-kadang kita harus ini penjelasan dia agak panjang lah. Itulah I pendekkan lah. Jadi kalau produk-produk daripada Turki, Egypt ni semua, there's no halal certificate. Cuma kalau kita nak halal certificate, they can produce, they can apply for us, tanggungan kita. So that halal certificate untuk kita, untuk pengimport, itu je. Tapi produk orang memang tak ada halal. Dan jika kita nak import, contoh Malaysia, kita nak masukkan ke Turki, yes, mereka perlukan halal. Kerana mereka masih was-was dengan Malaysia. Walaupun produk Malaysia, produk Singapura, Brunei, Indonesia, mereka masih was-was. Because mereka tahu dalam negara itu, negara Asia, ada juga orang Cina yang boleh buat factory makanan. Jadi diorang was-was kat situ. Kalau kat sini I pergi nak beli ayam, contoh masuk supermarket beli ayam frozen, itu pun tak ada halal. Tapi kita tahu tu ayam Muslim, because tak ada orang kafir yang buat bisnes makanan, diorang tak boleh buat. So this is the thing. So kita tak perlu halal,
Tapi kalau untuk import ke sini perlukan halal. But insyaAllah there's a way. There's always a way. Sesiapa yang belum lagi ada halal certificate, Sindocorp always has the solution, insyaAllah. Dan seterusnya, tu tentang attractive packaging. Packaging has to be attractive. Orang nampak simple, nama dia pun senang nak sebut. Macam ni, you tengok dia punya brand name. Chip Master. Very easy to remember. Chip Master. Kita kalau kita gunakan kerap sedap apa benda tu semua, orang nak ingat nama produk kita pun dah pening dah. Nak sebut pun belum tahu boleh sebut. So kita try to get to use name as simple as possible. Okay. Seterusnya untuk export, apa yang kita nak kena prepare dengan apart from kemasan, production quantity. Kita nak kena tahu sekarang kita nak export. Kita ada cita-cita aku nak export ni produk. Export tu bukan mudah ya. Mudah maksud I dia preparation, persiapan. Bila kita katakan soal export, kita punya production ni berapa banyak kita boleh buat dalam satu hari ni, berapa banyak unit yang kita boleh buat. Boleh apa? Kita boleh produce. Because kalau kita tengok export, contoh kita buat kuih. Contoh kita buat kuih, kita nak export. Kita harus tahu dalam satu kontainer tu, kalau macam kerupuk gini biasa boleh masuk about 30,000 unit, 30,000 paket. So bila customer hantar PO nak beli, so kita ada masa 30 hari dia 1 bulan untuk siapkan 30,000 unit untuk shipping. Apakah kita boleh buat produk ni satu hari 1,000 unit? Kalau boleh, dan insyaAllah boleh export. Tapi itu pun bukan satu masalah, because kalau siapa yang tak boleh buat banyak itu, cuma boleh buat mungkin satu hari cuma 100 unit, then kita ada cara juga, ada solusi juga insyaAllah. Cuma kita nak kena prepare. Bila kita nak export tu, kita nak kena tahu kita pay quantity, volume, production, berapa banyak ni semua. Okay. Then yang lastly untuk export, apa yang kita nak kena prepare, carton measurement. Tadi I baru katakan dia punya dimension carton. Bila kita ada satu produk kita nak export, so kita nak kena tahu kita punya carton, satu kotak tu dia punya measurement berapa, dia punya panjang, lebar dan tinggi. So dalam satu carton tu berapa banyak unit boleh masuk. Jadi daripada situ kita bila pasarkan kita boleh tahu. Customer akan tanya, ni satu carton berapa unit. Jadi dia boleh buat kira-kira satu carton okay, ada 24 unit. Tu carton dia punya measurement berapa? Okay, I kata sekian-sekian. Jadi mereka boleh buat calculation. Kalau aku beli satu kontainer 40 kaki, that means aku boleh dapat mungkin berapa ribu carton. Okay, berapa ribu carton, harga shipping gini, so boleh tak aku dapat market dengan harga yang murah. Jadi itu calculation yang buyer akan bikin. Buyer akan lakukan bila dia tengok price tu sesuai, after tax ni semua dia masih boleh dapatkan pasaran, barulah dia beli. Kalau tak masuk, maksudnya price dia terlalu mahal, dia tak dapat jual because nanti price dia akan lebih tinggi, dan dia tak akan beli. Jadi ini semua tergantung pada product owner. Product owner adalah the key point start. Kalau kita mulakan dengan kita fikir aku nak ambil untung yang besar, then you all kalah. Like me, honestly, Sindocorp, siapa yang dah biasa bekerjasama dengan Sindocorp dah berapa tahun ni, they know kita ambil untung secara jujur. Satu unit, contoh satu produk ni, kita dapat harga kos mungkin kalau Indonesia susah. Okay, kita pakai dolar. I dapat harga kos $1, I akan naikkan I punya profit. Sekarang $1 1.00, I akan naikkan I punya profit 1.03. That means satu paket ni I cuma ambil untung 3 sen. I tak akan ambil lebih. Memang ada orang fikir 3 sen mana cukup. 3 sen kau nak ambil untung kau ni. Tapi 3 sen ni kita harus fikir tentang yang pertama, bila I ambil margin sikit, pembeli tu bila dia dapat masih murah, dia masih after tax ni semua dia dapat harga yang masih murah, dan dia dapat jual dengan harga yang murah. Kalau I ambil profit tinggi, mungkin I nak ambil 20 sen, that means sampai kat sana dia punya price tu dah naik lagi mahal. Dan secondly, walaupun I ambil 3 sen keuntungan, dia punya volume tu I dapat.
Because diorang tak akan beli satu carton, dua carton. Ya, kalau satu carton I cuma dapat mungkin berapa, satu carton letaklah 10 sen, 10 unit. I takkan dapat 30 sen gitu, $3. So kena because of the volume. Like me, I focus more on volume. Kalau satu paket, satu unit, I ambil keuntungan hanya 3 sen. I export ke satu negara, satu kontainer. Satu kontainer tu I dapat 5,000 unit. Jadi 5,000 unit dikali 3 sen. Itu untuk satu negara. Kalau I export ke 3-4 negara, jadi contoh total 3 atau 4 negara. 30 sen kali 7,000 kali 4. Kali 4 negara. Then I can see my profit. Okay, di situlah kita nak kena faham tentang profit. Kesilapan kita selalu kita fikir tentang untung. Aku nak jual ni dah penat-penat, untung sikit je. Kita fikir tentang untung sikit tapi volume yang banyak dan berterusan. Ataupun kita nak profit yang banyak tapi bisnes kita sampai separuh jalan, stop bila ada pesaing, kompetitor masuk dengan harga yang lebih murah, terus kita mati. So itu yang kita nak kena fahamkan tentang ekspor. Okay, di sini I nak tunjuk packaging cara Sindocop memberi idea daripada one of kita punya inilah, kita punya student dulu Okay, di sini I try to get my laptop. Okay, you all boleh nampak packaging ni. Okay, ni salah satu produk cookies cookies sebelum dia kenal Sindocop, sebelum dia kenal saya. Jadi dia buat produk ni. So you all remember gambar dia. Okay, so cookies ni dia nama dia brownies cookies. Okay, brownies kering. Okay, bila nama brownies kering dengan packaging gini, if you see again, I tunjuk sekali lagi. You tengok dua-dua packaging depan dan packaging belakang Okay, kemasan belakang dia dan kemasan depan dia. Okay, bila you tengok packaging seperti ini kita boleh jual, tapi penjualan kita ni limited. Maksudnya kita boleh jual online dengan beberapa orang itu, tapi kita masih belum boleh jual di kedai-kedai, di toko-toko semua. Dan dia punya selling point tu tak ada. Bila orang tengok tak ada selling point, tak ada apa-apa yang membuat orang nak beli ni. Consumer tengok, tertarik, ini bagus lah. Tak ada. Walaupun dia dah ada halal. Okay. Then after that, Alhamdulillah, I try to give idea, kemasukan, make dia understand packaging seperti apa yang dia perlu lakukan. So first, dia buat packaging tu dengan weight berapa gram ni? 120 gram. Okay. Sekarang I tunjuk perubahan dia after kita guide cara buat packaging. Okay. Inilah perubahan dia. I terpaksa cover dia punya brand Jadi okay, ini perubahan dia daripada tadi sampai jadi gini. Okay, bila you all tengok ni, dia ada ingredient, nutrition fact, semua detail. You boleh nampak bawah ada nama Sindocop, ada barcode, ada expiration date, gambar dinosaur, dan boleh baca detail. Okay, ni agak terbalik because my camera. Dan you boleh nampak dia punya selling point kat sini. This is the most important selling point. Okay, you nampak sekali lagi ada gambar dinosaur, ada cookies, ada susu. Okay, sekarang I akan jelaskan kenapa. Kenapa I kasih dia idea. Oh ya, ada ni lagi satu selling point di bawah. Di bawah warna biru ni. Okay, no preservative. Okay, minta maaf tadi terlanggar, jatuh semua. Okay. Sekali lagi okay, when you see all this packaging, first kenapa I suruh dia gunakan gambar dinosaur, then after that ada susu, ada cookies. Okay, first punya dia namakan brownies kering, tapi sekarang kita tukar nama chocolate chip cookies. Okay, dengan foto cookies yang sama, produk yang sama, kita gunakan gambar cookies dan susu dan juga gambar dinosaur. Ini untuk menarik perhatian anak kecil, because budak-budak kecil
lebih cepat penjualan dia. Bila budak-budak kecil nampak, mak nak ni, mak dia pasti belikan. Kalau ada duit tu mesti belikan. Melainkan kalau tak ada duit lah. So apa yang anak dia nak, beli. So bila mak dia nak beli, mak dia mesti tengok dulu, ni produk apa ni. Bila nampak gambar dinosaur, gambar susu dan gambar cookies, automatically mak dia tahu makanan ni makanan sihat. Boleh buat makanan pagi seperti cornflakes ni semua. Jadi kita kasih dia idea, bukan cookies ni untuk makan gitu, tapi boleh buat seperti Coco Pop. Coco Pop kita boleh makan itu dan boleh boleh makan dengan susu juga. So kita tambah lagi idea. Jadi daripada permulaan produk ni produk cookies biasa je, tapi sekarang kita buat produk yang sama menjadi produk ni boleh buat sarapan pagi. Okey, itu dia punya motif. Dan daripada situ ada juga apa di situ yang I share dalam uh, Latte Talk Volume 3 Part 4. Part 4 tak salah, Part 4 ataupun Part 3. Di situ I ada share tentang selling point. Okay, selling point. Di sini if you see tadi yang I tunjuk selling point dia, dia ada gunakan perkataan made with Belgian chocolate. Okay, Belgian chocolate. Kalau you all tengok my Latte Talk volume 3 part 4 then you all akan faham about selling point. So di sini ada tulis dia punya selling point, Belgian chocolate, dan yang tadi bawah warna biru, no preservative. Okay, so sini dah ada dia punya detail, everything, barcode semua dah ada. Then dia punya kemasan ni daripada 120 gram berubah jadi 40 gram, kemasan yang lebih kecil. Okay, jadi that means apa yang tadi I sampaikan, I jelaskan saiz yang lebih kecil, harga dah jadi lebih murah. Dan dengan packaging yang kita understand, daripada packaging tu kita dapat sampaikan message ni pada target kita. Jadi target kita tu budak-budak kecil. Bila dia nampak je, oh gambar dinosaur, dia suka. Dia suka, dia nak beli dengan warna biru gini. Dan orang tua, parent bila nampak, oh boleh minum dengan susu ni, makanan sihat, tanpa pengawet, tanpa preservative, ni ada Belgian chocolate, itulah yang membuat mereka beli. Lagi packaging kecil, murah, diorang fikir oh ni packaging kecil, budak kecil, kalau besar nanti makan tak habis. So kecil okey, aku boleh beli, kasih dia cuba. So inilah perkara-perkara yang kita harus faham tentang packaging. So bila kita nak buat packaging, kita tak boleh kita nak kena faham I tak katakan I bagus. Semua coach bagus. Semua coach yang kita jumpa, kita ada something yang kita boleh belajar. Especially Malaysia, terlalu banyak usahawan-usahawan yang share diorang punya ilmu pada usahawan yang baru, SME lah, yang baru nak naik. So alhamdulillah diorang tak locate dengan ilmu. Tapi kita harus tahu bila coach kita ajar tu, because ada juga coach-coach yang sebenarnya mereka bukan coach, tapi mereka nak jadi coach untuk dapat manfaat, macam nak dapat duit. So diorang start buat seminar, dan diorang charge seminar. Untuk Zoom je diorang charge RM300. Untuk dapatkan satu ilmu je kena bayar RM6,000. Dan bila nak export nak kena bayar lagi RM10,000. So you have to hati-hati lah. Memang semua orang perlukan ilmu, tapi janganlah kita kalau boleh bila buat bisnes tu, kita harus fikir jangka panjang dengan kita punya bajet yang kita ada. Kalau ilmu tu memang betul kita perlukan, then kita forget about the money, kita boleh bayar dan itu. Tapi kalau jangan sampai too ridiculous, kita nak kena bayar sampai 6,000 ni semua. Ada satu case, ada satu hamba Allah ni share with me tentang dia dah bayar RM6,000 dengan satu coach. So satu coach ni ajarlah dia tentang export ni bla bla bla. Terus coach ni suruh dia buat kemasan packaging label. Tapi coach ni tak kasih detail apa yang seharusnya orang ni usahawan ni lakukan. Dia tak kasih detail, dia cuma kasih dasar aja. Jadi bila usahawan ni dah lakukan, dah buat packaging, dia bawa kepada coach. Coach tu kata, oh packaging ni tak sesuai lah, nak kena tukar lagi packaging. Jadi daripada situ sebenarnya coach ni dia fail, dia gagal untuk membimbing dia punya student, because dia tak nak kasih input yang betul, yang lebih detail. Tapi dia dah macam apa, dia tak nak mengaku salah dia salahkan dia punya student kerana salah packaging, dan student dia harus gunakan duit lagi untuk buat baru packaging. So as a coach, kita sebenarnya
tujuan kita ni, kita nak membantu kita punya murid, kita punya student, supaya mereka tak buat kesilapan. Jadi kita harus pastikan sampai mereka dah pasti, kita dah tengok dia punya design sebelum print, kita dah tengok dia punya design, apa yang nak kena ubah, apa yang nak harus ada, semua dah finalize, barulah kita kata okey, semua dah okey, boleh print. Tapi kita jangan suruh orang print, kita tak check, lepas tu kita salahkan orang, lepas tu kita pay student kena keluar modal lagi. Itu kita dah menzolimi orang, kita dah apa dah menyusahkan orang. So like I said again, come back to my ni tentang packaging. So this is the different kalau kita tengok packaging daripada mula, first packaging yang macam gini, macam gini, then ni after jadi macam gini. Ni besarkan lagi okay, kat bawah ni kita boleh nampak no preservative yang warna biru tu. Okay, kalau kat sini kita boleh nampak Belgian chocolate, ada perkataan Belgian, agak terbalik lah because I'm using ini my phone. Okay, so I think for this volume 4, sekarang dah volume 6, masya-Allah. Volume 6 I will stop until okay, I will stop until here. Then I will continue with the volume 7. Soal volume 7 ni soal ini I will share with you soal modal. Dia punya garis besar, dia punya main point, small business memerlukan modal 100%. Medium business menggunakan modal about 50% aja. Big business menggunakan modal hanya 10%, sekitar 10%. So, the bigger business you do, the smaller modal yang you perlukan. The smaller business you do, bukan amount dia punya percentage. The smaller business kita bikin, percentage modal kita kena pakai 100%. So, next volume I akan share tentang ni berapa persen about buat modal. Then I akan share juga tentang NDA. NDA maksudnya non-disclosure agreement. Apa tu NDA yang kita harus tahu dalam bisnes. Ini untuk diri kita, untuk kalau kita ada pekerja, karyawan, untuk kita punya agent ataupun untuk kita punya investor, semua kita boleh gunakan apa tu NDA. So bagaimana kita boleh siapkan NDA. InsyaAllah kita jumpa lagi di Latte Talk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.